Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah. La ilaha illa wa ilayhi an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Alhamdulillah teman-teman, berkhabar pada hari ini telah masuk fasa yang kedua, iaitu 10 yang kedua. 10 yang pertama telah berlalu, meninggalkan kita sampai bila-bila tidak akan muncul kembali. Sekarang kita masuk fasa yang kedua, 10 yang kedua, dan seterusnya memburu 10 yang terakhir yang ada padanya satu nilai yang sangat hebat, seumpama mana yang Nabi sebut, tahawrau lailatul qadri fil ashr awakhir, carilah, burulah malam al-qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Apapun yang kita lalui 10 hari Ramadan 2020 ini, pasti dia akan muncul kembali laporannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa jenis kitab ini, benda kecil, benda besar, semua ada belaka ditulis. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu Allahu 'ala kulli syai'in syahid. Apabila dibangkitkan semua manusia, akan dipancarlah segala amalan kita dan akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Manusia ketika itu lupa, alpa dan apa yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita telah lakukan. Apapun, alhamdulillah 10 hari yang telah berlalu, kita buat yang terbaik untuk 2020 ini. Kita terus melangkah menuju 10 hari yang kedua, melekat padanya rahmah, melekat padanya maghfirah, melekat padanya itqum minan nar, rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Sebab itu datangnya Ramadan untuk siap nama-nama orang yang tadi gezek sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, no camera, no handphone. What's mean of this word? Tahu tak apa maknanya Mr. Jaif, Haji Jaif pun dia Zagu. No camera, no handphone. Susah juga ni, buat baik pun tak boleh, nampak tu. Duk saja pun tak boleh, nampak tu. Kalau dak buat pun tak boleh, nampak tu. Serba tak kena. Lek-lek macam cerita orang dulu, cerita seorang ayah dan anak berserta keldai, nampak tu. Kak Yah, ingat tak cerita ni? Pok pandai moden dipanggil tau. Juha. Dulu cerita dia. Ayah dan anak, lepas tu naik keldai, lalulah dekat dengan ladang
Bohil. Abah berdani kata, apalah dok siang ke Kedah tu. Dah lah kuru. Ayah pun dok reti, anak pun dok reti juga. Siang ke Kedah. Nampak tu, terhingguk. Nampak tu ibarat dia. Lepas tu turunlah si ayah. Nampak tu, turunlah si ayah. Anak seorang saja duduk atas Kedah. Nampak tu, siapa kampung terbau. Tahu? Siapa kamu terbau? Boh kata, dah erti bahasanya. Anak naik atas Kedah. Yelah, ayah dah tua baka nak mati lela dah tu. Dah jalan kaki, dia duduk atas Kedah. Lah, dua-dua orang turun. Bah, dua-dua orang. Ayah turun, anak pun tak naik. Nyerek je Kedah. Siapalah bangun perado. Nampak tu. Haji Jeh pula kata, apalah malangnya dua orang ni. Kedah ada dok naik. Dia pakai erek dua-dua orang. Aduh lah. Berjalan pula. Lah. Akhir-akhir sekarang nyepiku Kedah dua-dua orang. Nyepiku Kedah. Nyepiku Kedah. Siapalah dekat dengan Binjai Rendah. Tok Guru Mohsin kata kepada lebih bodoh daripada Kedah lagi. Orang Kedah dia tak suruh naik atas belakang dia. Bukan Kedah naik atas belakang orang. Nampak tu. Itulah nasib manusia duduk atas dunia ni, serba tak kena. Tahu? Orang buat kebajikan, orang ambil gambar waktu sekurang-kurangnya terdetik pada orang yang tak buat kerja tu boleh berkongsi kebaikan. Dia nak tolong orang tak sempat, masa tak ada. Lepas tu mungkin kesihatan terbatas. Nampak tu, maka dihulukan sikit duit untuk dapat sharing pahala. Nampak tu, itu yang kita husnuzan. Nampak tu. Tapi tu terletak pada niat masing-masing dah, teman-teman dah. Tu dia niat masing-masing. Kalau niat tu tak comel, Tuhan gandeng kau lepo lapin neraka lah dia. Nampak tu. Tu dia. Oi, bukan je barang ni. Dah 3 orang kan disebutlah hadis Muslim tu kan. Bahak. Siapa bah? Hak Tuhan gandeng dalam neraka, habis seluruh penduduk neraka duduk terbeliak tengok. Lah, apa mu ni duduk sini ni? Kan dulu pendimu dah dunia ni comel kan? Nampak tu. Dah 3 golongan tu siapa? Siapa ramai-ramai ni? Apa? Baik. Bah? Siapa? Yang pertamanya kalau tak kena dengan hati, dengan hak Tuhan nak ajar kamat, yang pertamanya ialah qari'ul Quran. Orang yang baca Quran. Masya Allah. Nampak tu. Orang baca Quran, Tuhan gandeng kaum, Tuhan gandeng. Nampak tu. Tuhan gandeng dalam neraka. Dia apa yang Tuhan gandeng dalam neraka orang baca Quran? Maksud? Nampak tu. Dengar molek ni. Nampak tu. Orang baca Quran, nak boleh baca Quran sekian hal dah. Kena faham mak dia, tajwid dia, mak arif, lisukun, mak lim, mak ewak, mak badak. Nampak tu? Ada belaka. Nampak tu? Tu dia. Hak tu tak sebut lagi idgham syafawi. Nampak tu? Idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Kenapa pula ustaz mutaqaribain, mutajanisain? Nampak tu? Tu dia. Nak boleh belajar pun tak erti, payah. Nampak tu? Kena ulang sama. Nampak tu? Tiba-tiba Tuhan gandeng masuk dalam neraka. Nampak tu? Lepas juga orang neraka tengok fatam disebut dalam tafsir dia pada fatam taliqu aqtab batnihi. Habis terburai isi perut dia, keluar belaka, duduk mutaitik dalam napi neraka. Habis orang seluruh api neraka tanya, apa benda mu ni? Kamu ni orang baca Quran dulu kan? Masya Allah. Sebab itulah Allah tanya, mu ni baca Quran apa kau? Allah, Tuhan, aku baca Quran ni sebab mu suruh lah, wahai Tuhan. Aku baca Quran ni sebab mu suruh lah. Sebab Quran ini boleh beri syafaat. Jadi aku baca Quran nak boleh syafaat lah, wahai Tuhan. Kadzabta, pelawakmu. Mu baca Quran sebab mu nak suruh orang gelar mu ni orang yang pandai baca Quran. Suara sedap. Apa tu? Dia tak yang nak tipu Tuhan.
Kau capok dan neraka. Wala'iyazubillah. Nampak tu? Itu yang pertama. Tak sabar kan? Tak sabar sikit abu. Orang baca Quran Tuhan gandai nabi neraka. Wala'iyazubillah. Malaikat cekoh neraka. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Perak cekoh apa di ubung-ubung ni. Cium gandai. Dan masuk dan neraka. Oh dahsyat. Nampak tu? Tu dia. Kumpulan yang kedua siapa bawah? Yang keduanya ialah Jawad. Orang yang pemurah. Orang yang pemurah. Nama tu Masya Allah kat mana-mana ada. Dia sahaja yang memberi derma, yang tolong orang. Alhamdulillah. Tetapi Tuhan capaklah neraka. Apa pula lah. Nama tu ustaz sendiri pun duk kabur. Nama tu orang kok yang paling baik ialah orang yang memberi manfaat pada orang lain, yang sentiasa bantu orang kok susah, yang memerlukan orang kok yang dhaif. Nampak tu? Siapa mereka? Orang yang memberi manfaat kepada orang ni, di antara orang yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Dia apa yang lepo lah neraka? Sebab apa? Sebab hati niat punya pasal. Nampak tu? Tuhan tanya dia siapa yang mau duduk tolong orang sedekah banyak ni apa ni? Kata dia sebab kamu suruhlah Tuhan. Sebab boleh dinding daripada api neraka. Sebab itulah kami duduk derma, kami duduk tolong orang ni wahai Tuhan. Kata betul. Pelawakmu tipumu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Mu buat baik dulu sebenar sungguh orang kata mu ni comel, mu ni bagus, mu ni hebat, rajin tolong orang. Nampak tu? Nampak tu? Jadi akhirnya pium dia lempar. Wala'iyazubillah. Nampak tu? Yang ketiga apa dia? Al-ghazi fi sabilillah. Orang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu Taala, yang berjihad ke hulu ke hilir, yang belajar ke hulu ke hilir, pergi situ, pergi sini. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu, sebab berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Tu dia. Dek, habis seluruh penduduk neraka dia apa benda ni yang kamu duduk sini ni, kamu dulu kan hebat, ke hulu ke hilir tak berhenti bergetak, tolong orang buat apa di cari ilmu, berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Kata dia, Allah tanya dia, maka dia jawab, wahai Tuhan, kamu juga sebut wahai Tuhan, sebab kelebihan orang yang berada pada jalan Allah Ta'ala ni besar. Tak cukuplah dengan hadis man yaghtabara qadamahu fi sabilillah faqad haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang berdebu kakinya kerana berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan haramkan dia daripada samara api neraka. Kamu mu sebut lagu tu lah, aku buat lagu tu wahai Tuhan. Kazabta, pelawakmu. Kamu duduk ke hulu hilir pergi belajar situ belajar sebab apa? Sebab nak suruh kata kamu hebat. Belajar hebat, kamu berjihad hebat. Nampak tu? Jadi kalau sekira tiga watak utama yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kepada kita ini, watak yang sangat hebat. Yang pertama orang yang hebat bacaan Quran dia, yang kedua orang yang pemurah, yang ketiga orang yang berjihad, orang yang tuntut ilmu dan sebagainya, pun dia campaklah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kerana niat. Jadi sebab itulah kita buat niat ni, kita tak boleh nak korek hati orang. Sebab tu suatu hari Nabi SAW direport. Siput babi ramai dulu. Tahu tak siput babi? Tahu tak siput babi ni? Tidur dah gok. Allah. Siput babi tahu siput babi? Dok kenal siput babi? Snail. Mana orang belajar mereka gitu lah. Dia Melayu-Melayu ni tau. Snail. Mu tahu tak snail? Siput babi kan. Nabi pun ada siput babi juga. Siput babi ini ialah special brand SB. Siput babi dia panggil kan. Jadi hak yang duduk cek semua ni ada report ke Nabi. Nama tu apabila berlaku pada Usamah bin Zaid, cucu akak Nabi SAW. Tak apalah, macam ada dua riwayat. Ada kata Miqdad bin Aswad. Tak apalah apa-apa pun, makna kita tengok kisah tu. Bagaimana Usamah bin Zaid, dia bunuh juga orang. Satu peperangan, dia nak bunuh orang tu, tiba-tiba orang yang nak kena bunuh siput khinzir. Bahaya, makna SK lah.
Oh, hebat Tok Guru Mohsin weh. Oh, Tok Guru Mohsin dia kata siput khinzir, bukan siput babi. Oh, siput babi, siput khinzir. Betul lah. Betul lah. Allah dan dekat abang lah rokok lah. Jangan sebut acak-acak kat babi je tau. Tu dia. Dah sebut acak-acak sengat babi tu sibuk khinzir. Betul. Kata Upin, betul. Allah, ayat semangat pagi ni Ustaz Az-Zumar ayat akhir. Masya Allah, Zumar ayat akhir, ayat apa dia? Wa taral malaikata hafina hawla al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Jadi ayat akhir tu Zubaidi sabar dulu, sabar masa dia, insya-Allah. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dia jangan baca ayat terakhir saja. 3 ayat terakhir kena baca, baru comel nak buat tu. Tu sampai masa dia, relax dulu. Relax dulu. Hari ni tajuk dia no kamera, no handphone. Itu maksud dia. Duk sibuk-sibuk sangat ni kan. Jadi hadis riwayat Muslim tadi maknanya 3 orang ni bayar. Jadi 3 orang tak sabarlah masuk neraka tau. Tak sabar sikit abu. Dah pasal apa? Baca Quran, orang yang pemurah, jawad, orang yang berjihad, belajar ilmu, nampak tak? Akhir sekali tak kena dengan kehendak Allah Ta'ala, Tuhan lepas dan neraka. Tak? Tu dia. Sebab tu bagaimana Usamah bin Zaid apabila musuh tu nak dibunuh oleh Usamah, akhirnya dia mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nampak tu? Jadi akhirnya Usamah kata mu ni ngucap-ngucap ni bukan kerana tu, nampak tu. Ustaz Nafizul rindu, Ustaz rindu juga ke Ustaz Nafizul. Tambah hang pula mai duduk mai duduk perak kambing. Allah, memang kita pun rasa keliru juga mai perak je. Atau agak basuh dia sikit apa tu. Tu dia COD je. Allahu Rabbi. Cuba-cuba rahmati Allah sekalian. Bagaimana Usamah kata mu ni bukannya mengaku mau beriman bersebut ni, mu ni tak mau aku bunuh mu je bau. Paungnya bunuh juga. Maka SB sipuk khinzir. SB Nabi pun pergi khabar ke Nabi SAW. Nampak tu? Bila khabar ke Nabi, Nabi panggil Usamah. Bila Nabi panggil Usamah, nampak tu? Nabi marah kepada Usamah. Nabi tanya kepada Usamah, mau bunuh orang? Ya Rasulullah. Dah sebab apa mau bunuh? Dah dia ngucap bukannya dia ngucap sungguh. Dia tak mau yang berbunuh dia. Ya Rasulullah. Kata Usamah. Allah Rabbi. Apa kata Nabi? Hal syaqqaqta sadrah. Adakah kamu belah dada dia? Adakah kamu belah hati dia? Siapa kamu boleh hukum dia? Maknanya yang dia tu bunuh, yang dia tu mengucap kerana nak selamatkan diri dia. Nampak tu? Masya Allah. Adapun urusan hati kita serah kepada Allah Ta'ala. Nampak tu? Jadi kita gunakan. Kita duduk di alam digital. Kita ni bukan zaman paleolitik, zaman mesolitik, zaman neolitik, nampak tu? Zaman logam, bukan. Ni zaman millennium, zaman super millennium. Nampak tu? Kita ikutlah. Nampak tu? Teknologi ni cuma jaga hati, jaga amal. Waktu insya-Allah mudah-mudahan selamat lah, insya-Allah. Nampak tu? Jadi orang yang berbuat amal, dia tunjuk orang sebab dia nak berkongsi. Supaya dia mari perasaan rang gitu. Nampak tu? Aku ni tak boleh nak pergi dah, tak boleh nak buat dah macam dia. Nampak tu? Amu tolonglah apa yang boleh. Nampak tu? Telefon. Assalamualaikum Syekh. Tu dia dah hari ni nak pergi mana pula? Contohnya, hari nak pergi ke Johor Bahru. Nampak tu? Ada 2 orang keluarga gini. Dah nak pergi mana apa orang? Nak pergi dengan Iswara ni. Mari ambil welfare ni. Mari ambil welfare ni. Ambil.
Mari ambil welfare ni. Pergi. Tu. Tu dia. Bos kata dah minyak bersebut. Ada sikit-sikit ni ambil tiang. 200 rial untuk tuang minyak dan juga apa dia tu. Contoh. Nampak tu. Maknanya sharing pahala. Sama-sama sharing. Ada pun orang kok niat di dalaman dia tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tu dia. Itu maksud kita. Tapi kalau sekiranya macam baru ni kan ada viral kan, nak uwi pisang 2 butir je. Nak uwi pisang 2 butir je. Dia pakak ambil gambar 5 orang. Hok nak beri tu 5 orang. Nak berinya 2 butir pisang je. Orang hok terima pisang tu confused. Jeng sungguh. Nak uwi pisang 2 butir. Bukan 2 tandang, 2 butir. Nak uwi pisang 2 butir, piung ambil gambar 5 orang uwi pisang. Nampak tu? Tu kita memanglah dak comel lah kalau budaya gitu tau. Dak comel lah. Tu dia. Jadi apa-apa kita rocok kepada diri masing-masing. Sekadar mana kok yang dia bertolong orang. Nampak tu? Tu dia. Kata Nabi SAW, ittaqunna walau bisyikk tamr. Nampak tu? Kamu sedekahlah, takutlah kamu kepada api neraka walaupun sebelah tamak. Apalah sangat nilai sebelah tamak. Masya Allah. Ini kita akan terus ulang cerita dia. Walaupun boh dah tahu dah, boh. Cerita bagaimana satu malam. Ada 3 beranak. Seorang perempuan tua, ada 2 orang anak kecil. Nampak tu? 2 anak kecil. Pergilah rumah Nabi SAW. Tu dia Nabi tak ada. Adanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila orang tu ngaduha kepada Aisyah, waktu kami ni lama dah tak boleh makan apa. Nampak tu? Tu dia. Maka Aisyah pun masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, tak ada benda yang boleh nak diangkat kepada 3 beranak ni, hak lapar ni. Nampak tu? Makna nak gambarkan kepada kita, rumah Nabi pun tak ada stok juga. Ya. Bah, cuba tengoklah peti rumah bah. Penuh. Padah dah untuk rumah Talimah tu penuh. Daging kambingnya, ikan siakaknya ada belaka. Nampak tu? Ada belaka. Tu dia. Ada pun rumah Nabi, Aisyah masuk rumah, tengok-tengok tak ada benda. Adanya buah tamar. Buah tamar pun ada 3 butir ya yakat. Dah 3 orang mari, mak, lepas tu 2 orang anak kecil. Nampak tu 3 butir. Allah, rumah Nabi, rumah Presiden, rumah Perdana Menteri. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rumah Perdana Menteri 3 butir tamar je akak. Alah kalau kena kita tak tahulah bah. Nampak tu? Kalau kena kita tak tahulah. Hamba pergi rumah Perdana Menteri. Akak air kosong ni. Mu tengoklah, petuhlah Facebook. Mak tu. Pergi rumah wakil rakyat. Mak tu. Tak akak benda pun. Ni cakap gitu je. Mak tu. Ni cakap luar rumah gitu je. Tu dia. Allah Rabbi. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dia akak buah tamar tadi. Allah terkejut dia tengok. Bila akak juga anaknya pakai ambil perut makan. Anak nombor 2 pun puak makan. Dah mak nak makan. Nampak tu? Tiba-tiba anak diminta lagi. Nampak tu? Jadi orang puan tengok je kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allah Rabbi. Teman-teman. Aisyah pun serba salah. Nampak tu? Tu dia. Serba salah. Pada Aisyah ni oleh nak mana dia mau stok makan durian, masya-Allah. Cik Fazri pun makan durian aja. Sabar lu baru bunga, insya-Allah. Siapa musim durian kita mari insya-Allah. Tu dia. Allahu Rabbi. Faruq Usain, semoga kita mendapat kerahmatan dan keberkatan dan tazkirah Ustaz. Tak apa, itu tugas kita insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan terima insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi orang tu tengok pada Aisyah pun serba salah. Tak ada benda dah nak akad. Nampak tu? Masya Allah. Teman-teman, orang puan tadi, mak si ibu tadi, dia pecah 2. Dia bagi 2 buah tamar tadi tu.
Dia duk akan lagi. Dia apa tu? Seorang ibu. Nampak tu? Tu dia. Apa tu? Bukan manusia saja. Kalau ayam pun gitu juga. Ayam. Nampak tu? Bos tak ada. Bos orang bandar. Nampak tu? Bos orang bandar. Duk Kuala Lumpur. Mana boleh beli ayam? Nampak tu? Tu dia. Mana boleh beli ayam? Duduk bandar. Tu dia. Kalau ayam kampung, bila dia beranak, nampak tu? Dia panggil. Dia panggil. Dia catuk. Apanya tu nak khabar je. Dia catuk tu buat elok makan. Nampak tu? Pun dia kehek mula. Sebab apa? Nak suruh anak dia makan dulu. Maknanya ibu ayam tu dok makan lagi. Dia suruh anak dia makan dulu. Masya Allah. Mana anak-anak mengerti bahasa lah sikit dah. Kerja bahasa sikit susah, payah, mak ayah faham tu. Sanggup berlapar, sanggup susah nak suruh anak makan. Nampak tu? Jangan buat main-main macam ni. Tu dia. Boh. Jadi macam tu juga apa tadi walaupun lapar, dia tak dah nak makan. Dia tengok anak dia minta lagi ni, akhirnya dia pecah dua. Separuh dia wi seorang anak, separuh lagi dia wi pula hak lain. Masya Allah. Lepas tu beredarlah dia daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Bila Nabi balik, Aisyah radhiyallahu anha ceritakan kisah ini kepada Rasulullah. Nampak tu. Jadi Aisyah cerita, Nabi kejut. Cerita yang diberitahu oleh Aisyah tadi. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, inilah hamba nak khabar Allah Ta'ala mari atur kepada kamu supaya kamu kenal inilah dia watak ahli syurga. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ni watak ahli syurga walaupun sebelah tamat dia sanggup berlapar. Dia bagi pada anak dia 2 orang. Semata-mata tak mewi anak dia ni rasa lapar. Walaupun dia sangat lapar dan perlukan benda tu. Inilah yang dipanggil al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nama tu dia beri pada orang lain walaupun masa tu dia sangat berhajat. Allahu Rabbi. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Watak ahli syurga itu diimbas oleh Allah Ta'ala kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nampak tu? Tu dia. Maknanya walaupun sebelah tamat, Nabi kata, ittaqun nar. Hendaklah kamu takut kepada neraka walau bisyikki tamr. Walaupun separuh buah tamak. Allah Rabbi. Apalah sangat dia layak separuh buah tamak. Apalah boleh buat. Nampak tak? Jangan kita jadi seperti sifat orang munafik. Sifat orang munafik ni kalau orang beri sedekah, beri yalmizun. Tu dia buat dengan ni. Jadi apa sikit ni lekat gigi je. Nampak tu? Ibarat dia je. Tak ada jiwa bersyukur. Allah Rabbi. Cuma-cuma yang dirahmati Allah. Kita balik pada kita pula. Nampak tu? Masya Allah. Dan ada orang yang ikhtiar sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Ada teman-teman. Sebab kita bermuhasabah setiap pagi terletak nurani kita ni kan. Jadi kita, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, ada orang atas di bank ini kan. Ada hak seria. Ada hak seria. Ada hak 5 riyal, ada hak 10 riyal. Mana tiap-tiap hari dia hantar mesej kita. Masya Allah, ya Allah. Mungkin dia beramal dengan hadis ini. Nak kena 1 riyal. Dia boleh berkongsi dengan orang. Nampak tu? Sebab dia nak beramal juga dengan hadis Nabi setiap pagi. Dia sebut dah kan sedekah subuh. Malaikat berdoa pada Allah Ta'ala kan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ngapalah ngapa ni doa malaikat ni. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kamu berilah ganti bagi orang yang belanjakan duit dia untuk derma tolong orang. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kamu binasa musnahkan harta orang yang kedekut tahan diri dia daripada berkongsi dengan orang.
Masya Allah. Nampak tu? Yang dimaksudkan dengan binasa itu bukan maksudnya terbakar, kena curi. Itu betul dah. Di antara bentuk dia ialah rezeki yang kita ada ni, kita tidak gunakan ke arah yang baik. Nampak tu? Tu dia. Assalamualaikum Ustaz. Sah tak solat kita kalau kita duduk tahiyat akhir dengan sebelah tangan bertongkat latar atas sebab kita tak boleh duduk dengan sempurna. Baik. Bila kita duduk tahiyat akhir, tak kira lah apa-apa pun, maknanya kita ini lah keadaan yang sempurna. Nampak tu, sempurna, sihat dan sebagainya. Apabila kita tak sihat, bukan setakat nak tekan tangan. Nampak tu, tidur semayang sambil duduk boleh, sambil terletang boleh. Sebab apa? Sebab sakit. Sebab dia kaedah dia masyaqqah dan darurah. Ada susah dan ada darurah. Nampak tu, boleh ada masalah. So, sebab apa? Sebab sakit dan sebagainya. Kita faham. Orang tua-tua, orang muda pun kalau kena penyakit juga, tak sempurna kedudukan sembahyang dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Dok pandai bank in online Ustaz. Dok pandai sudah lah je ramai. Nampak tu? Tu dia. Dok pandai musibah molek setiap hari, setiap pagi ambil RM10 letak atas tabung. Okey, dah banyak dah. Hello Ustaz. Panggil Ustaz tu. Hello Haji. Mari ambil duit ni. Habis cerita Haji Kamal. Allahu Akbar. Dapat tu dah nak guna kau. Pasal dia dah orang tak tahu masalah dunia IT ni. Orang tak tahu semua apa dia IT ni. Masya-Allah hebat dia, sejoker dah. Sejoker separuh hidup dia selamat daripada dosa dah. Sebab apa? Kita tengok dalam alam maya ni banyak cerita-cerita gosip, membawa dan sebagainya. Wala'iyahzubillah. Dah bulan Ramadan punya boleh lagi sama menyamang ni. La ilaha illallah, aku nak reti dah. La ilaha illallah. Lepas tu dia buat pula kita tua lah rumah kita. Pala calak. Allah, orang tengok dia. Tengok berapa orang likers, berapa orang share, berapa orang tengok. 1 million. 1 million. Orang kuliah 10 orang tengok. Nampak tu? Tapi kalau bak tua tengok apa semua, pala calak tengok belaka. 1 million. You know? 1 million tengok, 1 million dosa you get. You know? Tu dia. Tak apalah Haji Kamal biar dak pandai online ke dak online, dak pandai sudah ada masalah. Yang penting tak tabung. Batu gak cukup penting. Mari telefon Ustaz. Habis cerita insya-Allah. Allah Rabbi. Dua gurau tuan-tuan ya. Tu dia. Baik teman-teman, Muhammad Syahir, baik, terima kasih sama-sama. Okey, seterusnya teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu Taala menjinakkan hati orang tu kan? Tu dia, dengan syirik ketamr. Takutlah kamu kepada neraka walau separuh buah tamar. Masya Allah. Mustahil. Orang yang duduk atas dunia ni mustahil tak ada simpanan, tak ada duit. Walaupun seriah, tak ada. Nabi sebut dah kan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Setiap anak Adam itu bila dia mati terputuslah 3 amalan dia. Terputus amalan dia kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah yang pernah dia buat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya ialah anak yang soleh yang mendoakan kepadanya kan. Jadi kena faham, setiap orang dia ada 3 benda ni. Kalau tak ada, dah jadi manusia lah. Yang pertama sedekah jariah, maksudnya setiap manusia memang ada rezeki Tuhan beri. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak orang melata atas dunia ini, atas bumi ini, kecuali rezeki yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Kalau dia tak ada rezeki atas dunia ini, matilah jawapan dia. Itu kita kena yakin sungguh-sungguh. Nampak tu? Contohnya banyak sikit, buah banyak sikit. Nampak tu? Dah ditokeh 3 wilayah, 3 negeri, banyak sikit. Haji Kamal tokeh tak sekenyai, buk tak sekenyai, buk tu je tahu je. Nampak tu? Tu dia. Jadi berdasar kepada masing-masing. Nampak tu? Ada sikit beri sikit, ada banyak beri banyak, ada masalah. Yang penting kita berkongsi, sharing. Nampak tu? Tu dia. Baik. Yang pertama. Yang keduanya ialah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Wallahi setiap orang memang
Dia ada apa dia? Dia ada ilmu. Dok banyak sikit memang ada ilmu. Maka ilmu yang dia ada ni dia sharing dengan orang supaya bermanfaat. Nampak tu? Mungkin kepada orang tu tak bermanfaat, tapi orang ni bermanfaat. Nampak tu? Yang ketiganya ialah anak yang soleh. Maksudnya setiap orang ada Allah rezekikan anak. Tak ada orang nak duduk atas dunia ni. Nampak tu? Ni nak nikah, ambun nikah je, tak mau anak tu. Ni orang telang penado lebih. Ataupun bahan dah ketung banyak sangat. Ni ayat Zainah, ia bahan dah ketung banyak sangat. Rasul rebus 3 lak, ia bahan 40 lah. Lepas tu letak bak jamuk kan. Lepas tu dia ambil kaca-kaca lapu cong tok. Lepas tu dia semua dia siap tok cong. Dah memang pening lepas tu. Tu cerita dia. Tu mana mai? Tu dia. Jadi makna nak khabar je, kalau kita kahwin ada zuriat, ada anak. Nampak tu? Maka ini ekstra untuk kita. Tak ada anak, ada masalah sebab ada orang yang Tuhan uji tak ada anak. Nampak tu? Maka dia kena cari cara lain untuk dapatkan saham pahala akhirat dia. Tu dia. Baik, teman-teman rahmati Allah sekalian. Apa yang kita buat, apa yang kita itu ini mudah-mudahan insya-Allah diberkati, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita berkongsi satu hadis yang sangat dahsyat. Allah Rabbi, teman-teman yang dirahmati Allah, apa dia? Hadis tulis balik, tulis. Tu dia, orang hendak tulis tak ada masalah. Dia otak melekat lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni, nama Tok Guru dia, Tok Guru Imam Waqi', dia ngajar. Bila ngajar, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal juga. Imam Ahmad bin Hanbal pula Imam Malik. Imam Hanbal ni anak murid pada Imam Syafi'i. Nampak tu? Imam Malik dia ngajar, Imam Syafi'i tak tulis apa pun. Nampak tu? Yang ambil aliu saya tulis. Tulis. Nampak tu? Tu dia. Jadi sebelum kering aliu tu ingat dah. Tu dia. Sebab tu Imam Syafi'i suatu hari bila dia belajar sebedak ingat, dia jumpa Tok Guru dia, syakawtu ila waqi'i su'a hifzi fa arshiduni ila tarukil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdil 'asi. Dia ngaduha kepada Imam Waqi' kan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Ngaduha kepada Allah, Tok Guru iguana nak tahu ni Allah, payah sungguh ingat. Ngapa hilang, ngapa lupa, ngapa ingat, dak ingat. Jadi payah sangat dak ajar dulu. Kata Tok Guru Imam Syafi'i, kata dia, Syafi'i, tu dia. Kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Tok Guru Waqi' aku, dia kata, wahai Syafi'i, mu jangan buat maksiat. Sebab ilmu Allah ini tidak akan singgah kepada orang yang buat maksiat. Sebab ilmu Allah itu seumpama cahaya. Cahaya itu tak singgah pada orang buat maksiat. Masya Allah. Sebab itulah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu pada Allah. Jaga sempadan hak Allah. Maka Allah akan beri ilmu pada kamu. Masya Allah. Nampak tu? Ilmu ni hak Allah Ta'ala. Tu dia. Tu dia. Tengok Nabi Khidir, Tuhan beri ilmu laduni bah. Nampak tu? Nak khabar siapa pekat Nabi Musa. Khidir ni habis tinggi martabat dia pun Nabi. Musa ini rasul dengan Nabi lebih hebat rasul. Masya Allah. Benda ubat hati yang dah mati, jenis susah dengar nasihat orang lain. Hak ni tak ada ubat. Tak ada ubat Bustamang, Encik Bustamang, ubat tak ada. Diri dia sendiri. You know what yourself. Awak tahu diri awak. Orang lain tak tahu diri awak. Tengok tu. Kita lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri anfusikum. Kamu lebih tahu diri kamu. Nampak tu? Orang lain tak boleh tahu. Orang lain tengok zahir je. Orang hari ni pakai baju petok macam Jokowi. Tu dia. Hari ni pakai luar slide. Kita pakai luar jin. Orang nampak zahir saja. Kok dalam dia dengan Tuhan. Cumanya disebut oleh ulama, cara mana nak pelembut hati ni disebut oleh Ibnu Qudamah.
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebut 5 perkara nak suruh lembut hati. Secara rekahnya Encik Bustaman. Okey, yang pertamanya qiyamul lail, bangun malam. Yang keduanya baca Al-Quran. Yang ketiga hadir majlis ilmu walaupun online. Tu dia, walaupun online. Tu dia. Hadir majlis ilmu. Yang keempat bersedekah. Lepas tu tolong orang. Yang kelima ziarah kubur. Salih tak pergi Salih tak? Faham kedok Salim kenapa tulis kenapa tak tahulah tu. Ni 5 perkara bukan hamba sebut, Ibnu Qudamah yang sebut. Nampak tu? Tu dia. Teman clear, ahlan wa sahlan. Kalau puas pun clear juga. Okey, terima kasih Furqan, insya-Allah mudah-mudahan tu dia. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kita bicara tadi tu, mudah-mudahan Allah jentiklah hati kita untuk bersama-sama beramal untuk Ramadan ini. Kita minta sungguh-sungguh, walaupun RM1, walaupun RM5, walaupun RM10 yang kita sedekahkan, kita minta biar ikhlas sungguh-sungguh, biar sama yang disebut oleh Nabi SAW tadi, walaupun separuh biji tamar mampu untuk menjarakkan kita, menahan kita, mendinding kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, channel untuk pendiderma, channel untuk kita buat kebajikan ni sangat luas, masya-Allah. Tu dia Azhar pun ada. Nampak tu? Tu dia Squad Cakna pun ada. Nampak tu? Kalau madrasah, masya-Allah, di Terengganu ada hampir 160 madrasah tahfiz dan sebagainya. Nampak tu? Tu dia. Learning mudah kan? Haji Kamal. Nampak tu? Haji Kamal saya kira jom anak-anak online. Nampak tu? Tu dia. Di bandar Menuho je secara ke dia tu. Okey. Baik. Teman-teman yang macam Allah. Kita ambil satu hadis hari ni. Tadi tu banyak dah. Tapi rasa dah bohong. Matahari nampak nak naik dah bohong. Cuma hari ni kita ajar satu doa yang didoakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Esok jangan miss. InsyaAllah esok kita sebutkan, insyaAllah tanda hak tadi tu, kamu hendaklah selamat daripada api neraka walaupun separuh buah tamat. Jadi esok kita akan tengok ada 5 ataupun 6 sifat penghuni neraka Allah. Di antara apa bawah? Bangun tengok macam mana di antara penghuni neraka. Sifat dia perut buci. Perut buci. Jadi kita bangun molek, kita tengok dada kita dengan perut mana lebih hok ke depan. Tengok molek. Bangun lepas ni, tengok, mari pakat infak untuk madrasah, insya-Allah. Di antara madrasah tu, Madrasah Al-Ansar. Jangan lupa tu, tu dia dah. Baik. Ni, ni, bangun. Setiap anak murid kita bangun. Nampak tu? Lepas tu tengok dada dengan perut mana lebih ke depan. Musik, bangun. Bangun, tengok. Bangun. Tengok. Tengok dada ke perut? Dada. Usuk ni. Dada ke perut lebih depan? Dada ke perut? Sama. Sama. InsyaAllah tak berisiko. Tu dia. Pak usuk. Mana? Dada ke perut? Perut. Perut ke depan. Ini dada ahli neraka. Mu ingat molek Pak usuk? Jadi apa makna perut bucik ni? Jangan lupa esok, insya-Allah. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam, dan kita pakat doa supaya kita diberi peluang oleh Allah seumpama mana yang diberi oleh Nabi kepada Nabi Isa alaihissalam. Balik rumah, baca surah Maryam ayat 31. Apa? Surah Maryam ayat 31. Tu dia. Firman Allah Subhanahu wa taala di antara ungkapan ataupun ucap pusing kamera tu. Kata dah no handphone kata tadi, no kamera.
Suruh pusing kamera pula. Alah lah lah lah. Kalau kena dekat orang. Nasibat tak ada situ. Kata boh. Dia kata Allah akbar gurau bagi-bagi hari ni boh. Tu dia. Okey, baik, balik semula surah Maryam ayat 31. Di antara doa Nabi Isa. Macam mana kata Nabi Isa? Doa Nabi Isa, kata Nabi Isa ialah waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Rabbi. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ni, nampak tu? Allah Taala beri kita ni berkah. Berkah. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Nampak tu? Allah Subhanahu jadikan aku ini berkah di mana aku berada. Tengok bawah. Bawah duduk Kuantan, sebutir Kuantan jadi berkah. Sebab apa bawah telefon? Hello, Ustaz Azhar ada kosong ni, siapa nak berebut masjid 5 sebab kita menguruskan ustaz-ustaz yang mengajar. Masya Allah. Nampak tu? Habis sebutir Kuantan, boleh manfaat rahmat. Nampak tu? Duduk di kampung Terbau pula. Hello, daripada masjid sunyi sepi, Masya Allah, jadi imarah. Tu dia. Jadi kita minta daripada Allah SWT supaya Allah jadi kita ni berkah. Kat mana kita duduk, biar Allah turunkan barakah dan usaha yang kita ada, insya-Allah. Nampak tu? Tu dia. Waja'alani mubarakan. Tu dia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Isa itu berkah, membawa barakah aynama kuntu, di mana saja aku berada. Masya Allah. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah Subhanahu Wa Taala wasiatkan kepada aku supaya sentiasa sembahyang dan keluar zakat madum tu hayya, selagi mana aku hidup, kata Nabi Isa AS. Maknanya sembahyang, zakat jangan lupa. Sembahyang hubungan dengan Tuhan, lambang dia. Zakat hubungan sesama manusia. Dua hubungan kena jaga. Nampak tu? Hubungan hablum minan nas wa hablum minallah. Nampak tu? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia kena baik belaka, insya-Allah. Berpakatlah kita tu dia. Baik. Madum tu hayya, selagi mana aku bernyawa. Maksudnya di kandung badan. Jadi di antara doa yang kita boleh amalkan tiap-tiap hari, Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Tu dia. Boleh kita minta daripada Allah Ta'ala supaya kita ni jadi orang yang barakah, yang membawa keberkatan, yang beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana kita berada. Nampak tu? Tempat tak jadi masalah. Nampak tu? Kat mana kita ada, kita jadikan tempat kita itu berkah, mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit lagi sampai duha, Ustaz. Kok tidur? Dia jika nakal sungguhlah, ya Allah, ya Tuhan. Lepas hamba kuliah ni Haji Kamal pula sambung kuliah episod yang kedua. Tu dia. Nampak tu? Kan kita belajar dah pondok dulu kan. Lepas tu guru kita mengajar semua tu. Tu guru masuk kerja dalam rumah. Lepas tu anak murid dia murajaah pula. Dia kata pala murajaah orang panggil. Tu dia dalam ramai puluh orang tu. Dia bincang pula. Hak ni apa benda tu guru khabar. Hak ni masuk apa. Hak ni masuk apa. Kan itu kan. Haji Kamal ni nak tidur pula. Tapi memang betul sungguh orang Arab memang tidur pas subuh. Tadi pagi marai kita pergi rumah Arab kan, sebab nak jemput, nak ambil peluang lah. Orang Arab bersubuh ni kan banyak amalan, orang hafal Quran pula. Hak yang di madrasah ni ada seorang tu Syekh Dahang tu, Masya Allah.
Di antara orang alim kampung dia. Nampak tu, orang alim kampung dia. Lepas tu dia dapat beasiswa daripada Arab Saudi. Tapi takdir Allah Ta'ala dak pergi ke Saudi. Perak jadi bergolok Yaman, yang mari Malaysia. Takdir Allah Ta'ala bolehlah jadi tenaga pengajar di madrasah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dia ada qiraat asyarah. Nampak tu? Tu dia. Bacaan dia tu. Tajwid dan sebagainya. Tapi kalau dia baca nampak dok sungguh mana lah. Tapi Masya Allah mujawad. Tajwid dia Masya Allah lah. Tu dia. Jadi kita nak ajak lah buka puasa walaupun buka dengan buah kurma tau. Tu dia. Pergi pagi lepas je kuliah pagi malam tu, pergilah rumah dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Beleh mata banguk. Ya Syekh leh. Lepas tu, Allah, dia pun aku tunggu. Kami ustaz, kata dia, kami ni orang Arab, lepas subuh dah samari dah tidur, kata dia. Dia malang dia buat ibadat. Tu cerita dia. Cerita orang Arab, perangai orang Arab asramai. Tu dia. Jangan duduk pergi ketuk pintu pukul 10, pukul 8 pagi, janganlah. Nampak tu? Sebab dia berehat, sebab nu waktu malam. Cuba tengok kau di Mekah, waktu malam-malam dok tidur kan. Duduk beramal, duduk zikir, duduk istighfar, duduk baca Quran, duduk sembahyang sunat kan. Lepas subuh je, lepas je waktu duha, mayat duha, tidur. Ingat tak? Ingat kan juga kita pergi ke Mekah dulu. Waktu tu. Tu dia. Musim Ramadan tu, terutama 10 malam terakhir polis masjid pun dia tak larang terus dah. Nampak tu maknanya. Malam-malam tu gendong lah bawa lah limau, bawa bata, bawa kursi yang boleh duduk sebagai tu, tak ada masalah. Kalau hari biasa bawa sikit je kena tahan, lalu kena ambak. Nampak tu. Lepas subuh je bergelimpangan syahid tau, tidur belaka. Sebab apa? Letih siang, duduk memburu keampunan pada waktu malam. Allah Rabbi. Nampak tu? Tu dia. Kita ni malam tidur, siang pun tidur. Sikit-sikit tidur. Dah kuliah pun tidur. Mana bau? Allah Rabbi. Tak apa. Lebih baik tidur ustaz daripada duduk ngopak. Nampak tu? Nampak Mekah dia main bola tengah malam ustaz. Orang nakal sungguh mulia Haji Kamal. Nampak tu? Tu dia. Jadi teman-teman dah baca Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tidur bulan puasa ni pun ibadat. Apa makna ibadat? Maknanya diberi pahala dah daripada kita duduk ngopak, daripada duduk membawang. Nampak tu? Cah pun ada juga kesalahan kemak, kesalahan kaya dah. Cah. Tu dia. Kak Yah ada tu, Kak Yah. Dok bunyi hari ni, dok nulis hari ni. Pandai main handphone dah lah ni. Dulu Nokia 3310 je. Nampak tu. Alim majlis kang. Okey teman-teman yang dah baca Allah sekalian. Jadi bakal doa ni deh. Tu dia. Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Tu dia deh. Tuhan jadikanlah aku ni orang yang berkah, orang yang mencari keberkatan di mana aku berada. Terima kasih Cikgu Syamri, orang hebat daripada Besuk bersama pagi ni. Terima kasih banyak Cikgu. Kita ngelah dah Cikgu jadi insya-Allah jangan lupa esok sangat dahsyat. 5 sifat penghuni neraka Allah yang kita minta Allah siap jauhkan diri kita insya-Allah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Itu dia antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jangan lupa stay tune esok insya-Allah. Itu dia. Baik. Teman-teman rahmati Allah, kita bermunajat doa pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syarina hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن صام وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشونا مع زمرة الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.